Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Okay, saya tak boleh buat streaming sebabnya internet connection saya ni dia putus-putus pagi ni. Okay, saya cuba record video untuk kelas pagi ni ya. So, kelas pagi ni kita lebih kepada kita nak menggunakan Adobe Photoshop. Pengenalan kepada Adobe Photoshop lah. Sekejap saya buka. Okay, pengenalan kepada Adobe Photoshop. So sambil-sambil kita tengok 4.2 jenis-jenis tool, kita juga akan cuba berkenalan dengan Adobe Photoshop ni, macam mana setting dia untuk kita nak menggunakan di dalam Amali RGD 04 nanti 05 ya. Okey, baik. Tengok kembali kat sini. Okey. So untuk Amali ni kita akan gunakan Photoshop. Okey, kita akan gunakan Photoshop, tapi sebelum kamu menggunakan Photoshop untuk Amali ni, kamu kena mahir dulu. Okey, kena mahir dengan tool yang ada. Okey, so untuk kalau kamu lihat dekat modul, kita dah buat dah sebelum ni. So bila saya lihat untuk sini-sini yang lepas, masalah dia tidak memahami bila kita nak create new file ni. Okey, kebiasaannya bila kita minta untuk kamu masukkan size file, resolution, mode warna, semuanya ada dekat dalam depan ni saja. Okey, mode warna yang ini, kemudian resolution yang ini, size ini. Okey, kalau nanti saya minta kamu buat size A4, resolution dia 150 dpi, then dekat paparan kamu nanti lain sikit lah, dia akan jadi lebih kecil. So bila lebih kecil paparan dia, kemudian peletakan dia punya tu pun lain. Saya punya version baru, kamu akan pakai CS2 nanti, tak ada masalah, dia sama saja. Yang penting kamu tahu bila kamu ubah dia punya resolution dia 150, saiz tinggi dan lebar ni dia tetap sama. Kemudian dia punya preset dia tu dia akan jadi custom. So abaikan yang tu. Biasanya bila jadi custom tu kamu dah macam gelabah dah. Kamu kata boleh tak cikgu ni apa semua. Kamu yang penting resolution tu betul, size tu betul, then okey sajalah. Okey. Kita rasionalnya kenapa kita pakai 150 ni, sebab laptop kamu tu dia tak boleh perform sangat kalau kita pakai the higher resolution 300 macam tu. Pakai 150 pun dah cukup, sebab kita nak printing pun dalam lab saja, bukan kita nak outsource benda tu. So ini dia punya setting dia. Preset detail ni kamu namakanlah RGD 05. So size dia ini, size A4, resolution ini. Okay, kemudian tekan mode warna. Mode warna bila kalau in default kamu pakai RGB lah. Sometime kalau saya minta CMYK, kamu tukar kepada CMYK. Okay, mode warna ni pun kamu boleh tengok dekat sini, dia ada kegunaan dia. Okay. Right, kemudian create. So ini dia punya paparan dia. Biasakan diri kamu enablekan ruler untuk kamu nak dapatkan ukuran dia. So nak enablekan ruler, ambil view ruler. Okey. Sebab dekat ruler nanti kamu boleh letak dia punya ni, apa kita panggil ni, line untuk kita nak ukur benda tu, nak letak. Benda ni jarang kita pakai, tapi untuk nak bagi setting tu dia balance, design kamu tu balance, so boleh pakai nanti. Okey, kita nak tengok tool yang ada dekat dalam modul ni ya. Okey. So tool yang pertama adalah move tool.
Okey. Move tool ya. So kita buka balik kat sini. Sebelum tu saya import dulu gambar. Cara nak import dia, ambil file. Kamu boleh import. Tak ada boleh import. Place pun boleh. Place pun boleh. Saya nak cari gambar. Okey, gambar donat. So ini gambar donat. So ini cara salah satu cara macam mana kita nak masukkan gambar lah. Boleh tekan enter. So ini gambar dia. Satu lagi kamu boleh ambil daripada sini, tarik masuk dalam Photoshop. Pun sama. Okey, mana-mana satu yang kamu rasa dia sesuai lah. Okey, kemudian dia kata kegunaan move tool. So ini move tool. Move tool ni kita nak gerakkan dia. Nampak? Kita klik dan kita seretkan. Okey. So ingat langkah ni sebabnya nanti dalam exam dia akan minta langkah kerja. Bila minta langkah kerja, kamu kena tahu macam mana nak guna move tool. So cara dia klik dan seret. Okey. So saya save dulu. Okey. So ini yang pertama, move tool, fungsi move tool. Kalau kita ada 2-3 image, contohnya saya masukkan image apa? Okey, image ni lah. Kita nak masuk ke image kedua. Okey, dia jadi pangkah tu maksudnya kita place. Kalau kita tekan enter, dia ada embed. Embed tu dia dah masuk di dalam layer lah. Kalau embed tu, kalau place tu, kalau di pangkah tu dia macam link saja. Kalau kamu simpan benda tu dalam folder yang tak sama, nanti ubah dia punya root link dia tu, dia akan missing lah dekat sini. Okey. So ini dia punya gambar kedua. So kita klik pada move tool, kita klik dan seret. Okey, tu fungsi dia. Okey, nak klik yang kedua, pastikan layer ni. Okey, pastikan layer kamu pilih dulu, kemudian baru kamu gerakkan dia. Alright. Okay, kejap ya, seminit. Okey, kita sambung balik ya. Okey, ni tool ya, tool Photoshop, move tool. Kemudian kita nak tengok tool yang kedua adalah crop tool. Okey, crop tool ni crop dan slice tool. Crop tool ni dia lebih kepada kita akan crop keseluruhan canvas ni ya. Okey, so fungsi dia crop tool dia ada dekat, kejap. Nak kena cari ya ni. Sekejap ya, saya cari dulu. Okey. Okey, ni crop tool lah. So crop tool, kita akan, contoh saya nak pilih bahagian ni. Okey, kemudian tekan enter. Right, dia hilang semua. Ataupun satu lagi cara, saya tekan huruf C. Okey, kemudian saya tarik. Saya tekan enter. Okey, so dia hilang. Okey. Ctrl Z untuk undo. Kalau version Photoshop kamu, Ctrl Alternate Z. Okey, Ctrl Alternate Z. Okey, seterusnya kita nak tengok slice tool lah. Slice tool. Okay, ni slice tool. Okay, ni slice tool. Slice tool ni biasanya kita guna dalam nak masukkan image dalam website. So kita nak buat ukuran dia tu, so kita pakai slice tool. So ini slice tool. Cara dia, kamu file, save as.
Okay, select yang bahagian ni saja. Kemudian kamu akan export lah, bukan ni, bukan save as, export as web ni tadi. Save for the web. Export. Okay, export as. Keluar pula. Alright. Okay. Lambat. Okay, kejap ya. Saya cuba ni tengok. Export device. File. Export. Kita dapat. File. Tak dapat dah pula dia punya ni. Okay, alright. Tak apa. Okay, kita buang dulu dia punya ni. Mana slice tu tadi? Boleh delete lah. Boleh delete terus. Ni pun. Okay. Okay, nanti saya cuba balik untuk slice tu. Sebab kalau version lama save as web gitu je. Version baru ni mungkin dia punya image dia tu kita kena save. Mungkin cara dia lain kot. Okay, alright. Seterusnya kita nak tengok eyedropper. Eyedropper tool ni contohnya saya nak ini saya nak panjangkan dia ke bawah. So saya buat satu layer, pastikan create new layer. Okay, kita nak warnakan ni, kita pick color lah. Kita pick color ni. Edit fill foreground ya, foreground color. Okay. Contohlah lebih kurang macam ni ya. So dia tak ngam sikit lah warna dia, sebab dia ada warna-warna gradient tu. Okay, kemudian itu untuk edit, untuk measuring tu eyedropper. Kemudian retouching. Retouching ni kita nak buat clone stem. Kita nak buat clone stem. So clone stem di dalam layer yang sama. So kita pakai clone stem ni, nama dia clone stem. Okay, clone stem. Kemudian tekan alternate. Kita tekan alternate dekat sini dan kita chop. Kejap. Salah step tu. Contohlah saya buat macam ni. Saya undo balik yang tadi. Okay. Saya mergekan dulu layer. So kemudian nampak garisan putih ni. Kita garisan di antara biru dengan biru yang gradient atas tu. Kita nak warnakan dia. So saya besarkan sikit dia punya size. Saya ambil yang jenis blur ni. Okay. Saya tekan alternate. Saya stampkan dekat sini. Okay. So ni dia tak merge kan sikit. Saya besarkan lagi supaya dapat. Alright. So ada donut pula yang melekat situ. Pastikan masa kamu stamp tu kamu buat banyak-banyak kali pun tak apa. Okay. Alright, lebih kurang macam ni lah. Okay. So yang ini okay. So kita dah siap lebih kurang lah macam ni dia punya cara dia.
So pastikan bila kita buat stamp tool tu, kita pakai dia punya size brush tu yang sesuai. Kalau kita nak stamp benda-benda kecil, it's okay. Contohnya kalau kita nak buat size yang kecil, saya pakai stamp tool. Okay, stamp ni dia besar kan, so kita kecilkan sikit dia punya size. Okay, agak-agak lebih kurang macam tu. So saya besarkan sikit. Okay, saya nak chop warna biru ni dekat sini ya. Saya tekan alternate, klik, dan saya paste kat sini. Okay, right, kemudian saya nak putih ni dekat sini, so klik alternate. Okay, right, dapat ya. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, kemudian eraser tool lah. Eraser tool ni untuk padam lah, untuk padam. Let's say kalau saya saya nak satu lagi donat. Okay, saya copy saja layer. So kita ada dua donat. Saya kecilkan donat ni dulu. Kecilkan dulu donat ni. Kemudian kita nak padam. Kita pakai eraser tool. Sekejap ya. Kita cari eraser tool. Eraser mana eraser? Okay, ni. Ni eraser tool. Alright. Kita padam dia. Okay, kalau yang ini size cantik lah padam dia. Cuma nampak tak dia punya tu, dia apa kita cakap dia padam, dia terlalu sharp lah. So kita nak kurangkan dia punya ni, nak bagi lembut sikit. So kita besarkan size dia, kita padam macam tu. Okay, so kita padamkan sikit-sikit untuk kita dapatkan soft edges lah, edge dia tu. Alright, kita tengok mana yang dia macam ni lagi. Okay, just nice. Okay, so dalam Photoshop ni kamu sentiasa save. Kalau kamu tak save, takut nanti dia tiba-tiba hang. Dia tak ada auto save lah, macam Microsoft Word. Sangkut dah saya punya ni. Okay, kita sambung lah. Saya tutup saya punya kamera saya sebab dia sangkut-sangkut sikit. Okay, yang ni yang seterusnya kita nak tengok tool, nama ni blur tool. Okay, so sekarang kita ada donat yang kedua. So donat yang kedua ni kita nak bagi blur tool. Apa simbol dia? Simbol dia macam water drop tu. Kita klik sini, kita tengok ada tak. Okay, ni dia. So dia terlalu kecil. Sama juga kita adjust size brush dia. Saya adjust besar sikit untuk saya nak dapatkan kesan blur dia lebih kuat ya. Okay, so dia jadi macam ni. Okay, so ini dia punya hasil dia. Right, so itu tool blur tool, blur. Kemudian painting tool untuk mendapatkan kesan berus. Kita tengok apa yang painting tool ni boleh buat. Undo, tukar tengok. Okay, macam tu lah. Ini painting tool. Right, kita try tengok kenapa dia ada blur macam ni ya. Sebabnya dia punya setting brush tu. So, kita klik kanan, tengok setting brush. Saya nak ni dia lebih macam tu. Okay, kita buat signature satu, kita kecilkan sikit, 6 pieces. Ok, tu yang seterusnya. Sekejap ya. Dia dekat donat kan. Saya ubah dulu.
Seterusnya pin bucket tool. Alright. Kalau tadi mana kita buat tadi, window history. Okey, ginilah. So kita nak benda ni nak hilangkan dia. So nak hilangkan dia, kita pakai pin bucket tool pun boleh. Tapi bila pakai pin bucket tool, takut nanti dia warna dia tu dekat kawasan. Oh, ni bukan pin bucket lah. Pin bucket dia lebih kurang macam tu juga. Sekejap. Pin bucket tool. Okay, this one. So kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia warna ni So, kita nak tukar warna dia sekejap. Okay. Tukar warna ni balik. Right. So tak jadi create new layer. Saya pin dulu. Okay, kenapa dia hilang kat sini? Okay, ni donut ni. Okay, layer dia. Okay, so saya pin dulu. Okay, so ini fungsi dia. Klik kanan, pin dia akan warna keseluruhan Right. Seterusnya adalah pen tool. So pen tool ni bukan sekadar untuk kita nak buat stroke ataupun kita nak trace. Untuk trace subjek pun boleh buat. Untuk kita nak buang bahagian kita tak mahu pun kita boleh buat juga. So contohnya saya buat untuk lubang donat ni Lubang donat ni saya pakai pen tool. Saya potong laju-laju. Okay. So titik dia buat sampai dia bersambung balik titik, klik kanan, make selection tool, fader radius kosong, bagi dia garis-garis putus macam ni. Kemudian tekan, klik pada move tool balik, tekan button delete. So kalau macam ni, sebab dia select luar sekali, dalam dan luar. So kamu kena tekan Ctrl Shift I. Okay, dia akan select dalam saja, tekan delete. Okay, dapat ya. So ni saya buang dululah. Saya buang dulu yang ini. Dia ada ganggu sikit. So cara kita nak buang ni, kita cuba pakai pen tool. Okay, kita tak nak mengganggu dia punya background dia. Okay, so kita klik kanan, make selection tool. Right. So kita bila kita dah select, kita nak pakai tool tadi tu, pin bucket tool klik kanan, no, bukan klik kanan, klik dan hold. So kita pakai warna biru. Shift I. Kenapa dia tak jadi? Mungkin dia select kat sini tu. Okay, dapat. Alright, so ini dia punya hasil dia. Ada sikit lah. So dekat sini kita boleh pakai brush tool Brush tool. Kita pakai soft edges. So kita warnakan sikit. Okay, balik kepada gambar asal kita pakai pen tool tadi. Kemudian seterusnya adalah horizontal type tool. Horizontal, dia bukan horizontal, dia type tool saja. Horizontal ni untuk tulisan mendatar. Kemudian vertical untuk menegak. Kemudian dia ada banyak lagi. Kalau kamu tengok kat sini, dia ada 2. Kemudian kalau dalam Illustrator dia ada lagi untuk buat curve apa semua. So untuk modul 4.2 ni kita nak tengok horizontal. Okay, klik pada bentuk simbol T tu, kemudian type dekat sini. Donut pink. Okay. So text ni pula dia ada karakter dia. So kita klik pada text tool, dia ada karakter dia. Ni karakter dia. So karakter ni kamu boleh ubah dia ikut
jenis teks ataupun size dia, indent, kemudian margin, spacing. Contoh saya donat ni dia rapat kan, saya nak jarakkan dia. Okey, macam tu. Okey. D ni pakai D huruf besar, ni pun huruf besar. Okey. Kemudian kita nak tukar warna, kita pakai pick. Color picker tadi eyedropper. Kita pakai warna pink. Alright. So dapat sifat dia. So untuk right now kita pakai warna putih dululah. Okey, so dapat yang ke berapa ni ya? Type tool ni ya. Okey, type tool. Okey, seterusnya untuk penyuntingan kita nak crop. Tadi saya dah tunjuk kot rasanya crop tool ni. Okey, crop tool dah ada. Kemudian kita terus dengan selection. Okey, selection ni kamu boleh pakai pen tool, boleh pakai horizontal marquee tool, boleh pakai elliptical pun boleh pakai. Contoh ini horizontal. Okey, ni horizontal. Kita nak select kita nak select donat ni. Select donat, pastikan layer kita pilih tu adalah layer donat. Selepas kita buat horizontal, kamu klik balik pada move tool, klik pada layer 1. Kemudian kamu edit, copy, edit, paste. Okey, nampak tak? Dia dah select sepetak untuk bahagian tu ya. Right. Kemudian seterusnya apa lagi dia nak? Copy and paste. Okey, copy and paste tadi ya. Copy and paste sudah. Kita nak tengok yang advance sikit ya. Kita nak melihat something yang advance. Alright, so ni dia kata transformation. So sekarang ni kita nak buat transformation. Kita ada 3 biji donat. So donat yang saya tengah gerakkan ni, kita nak kecilkan dia. So apa yang kita boleh buat adalah edit, transform. Kita nak scalekan dia dulu. Okay, scalekan dia, pastikan tangan kita ni ada tekan shift dan alternate untuk kita dapatkan size dia tu scale. Alright, biasakan kamu tekan. Sebabnya kalau kamu pilih scale, memang dia akan scale. Okay, memang dia akan scale. So biasakan kamu pegang shift dengan alternate kat keyboard tu, supaya mudah untuk kamu dapatkan dia punya size dia. Okey, kemudian seterusnya kita nak sekarang ni dia rotate. Okey, kalau donat ni rotate ginilah. Okey. Donat rotate dia gitu. Okey, kemudian skew. Okey, skew macam mana? Skew ni macam ni ya. Right. Dia ubah side dia tu, sisi dia akan macam tu. Okey, nampak ya? Okey. Seterusnya distort. Okey, distort. Dia lebih kurang macam sama je kan. Tapi kamu boleh kamu kena pasti. Sebab ada soalan nanti dia akan buat gambar tu distort dengan skew. So kamu kena fahamkan skew ni dia sisi dia tu selari. Distort tu dia by titik penjuru ni. Titik-titik ni ya. Sekejap saya open balik kamera, okey tak? Okey. So untuk ni dia titik-titik penjuru tu untuk distort lah. Okey, kemudian kita tengok perspektif. Perspektif dia akan ubah macam ni. Perspektif. Okey, ni skew tadi. Ni macam ni perspektif. Ada macam Star Wars tu. Okey. Alright. So habis yang tu rotate 180 90 CW ni clockwise. Kalau CCW counter clockwise lawan jam clockwise ikut jam. Kemudian flip horizontal macam ni, dia flip. Okey, flip vertical macam tu. Right? Okey. So apa lagi tool yang kita nak tengok? Okey, sini dia ada tunjuk macam mana kita nak ubah warna ya. Kita nak gunakan hue saturation, shadow highlight dengan color balance.
Okey, saya buang donat yang terakhir ni. Kita nak tengok donat yang pertama. So ni donat ni saya bawahkan sikit. So ni donat yang pertama. Tengok ada efek tak. Okey, kita cuba. Adjustment, hue and saturation. Okey, tengok warna dia warna biru. So pastikan ni select blue dulu. Okey. So bila kamu select blue, so bahagian blue tu saja dia akan berubah. Okey, kalau kamu pakai master, tengok apa akan jadi. Dia akan mengubah semua. So untuk kamu biasakan diri untuk kamu fahamkan ni. Red tu dekat mana dia ubah. Nampak ya? Red tu dekat mana dia ubah. So kita buat lagi sekali, image adjustment, hue and saturation. Kita nak ubah warna donat saja. Bila nak ubah warna donat, pilih warna red. Bila warna red, nampak tak? Kita nak, dia sebenarnya hue and saturation ni kita tak terlalu over untuk kita nak pakai sangat. Kita nak ubah amount dia tu, kadang-kadang nilai dia tu kecil saja. So kita ubah hanya sedikit saja. Kita tak adalah nak ubah terlalu benda tu macam harsh sangat kan. Okey. So kita nak nampak benda tu. Contoh macam donat ni lah. Bila kita buat dalam kita ambil gambar, kemudian gambar tu mungkin terlalu dia ada sedikit overexpose. Bila overexpose, kita nak reduce overexpose tu, kita nak under balik, under expose balik. So kita kena gunakan ni lah, post production ni, adjustment, hue and saturation. Ni untuk color balance ya. Okay, ni untuk color balance. Okay, nampak tak donat tu dia lebih crispy lagi. Warna pink tu kita kekalkan. Kemudian apa lagi kita boleh pakai dekat sini? Vibrant. Okay. Right. So warna dia lebih vibrant, lebih terang sikit lah. So curve ni pun kamu boleh pakai walaupun dia tak ada dalam syllabus. Okay, curve ni kamu boleh nampak secara keseluruhan dengan menggunakan graph tadi. Right. So saya undo balik sikit. Okay, nanti kita touch up untuk poster ni ya. Okay, kemudian kita nak bermain dengan filter. Ini filter render. Okay, filter ni dia ada dekat sini ya. Saya nak guna satu saja filter. Render. Saya nak pakai lens flare. Okay, lens flare ni macam tu kesan apa kita panggil, kesan lens tu. Okay, kita buat cing macam tu. Okay lah. Alright. So, okay, dia ada kesan macam tu Kemudian seterusnya kita nak menggunakan layer style. Okay, layer style ni saya nak bermain dengan teks lah. Sebelum tu kita nak padam. So bila kita nak padam, untuk donat ni kita pakai eraser tool. Shortcut dia tekan E. Kemudian padam. Right. So donat ni kita bawahkan sedikit. Okay, untuk teks donat pink ni kita nak tukar layer style, kemudian okay, layer style, kita nak letak drop shadow dulu. Okay, ni drop shadow, nama dia drop shadow nampak tak ada bayang kat situ. Tu. Okay, kemudian seterusnya kita nak benda tu, teks tu kita nak macam timbul-timbul sikit So kita try tengok. Ni teknik lama lah ni. Contour. Okay. Kita nak apa, dia macam timbul sikit depth dia tu, besarkan sedikit.
Okey. Size dia, okey, size tak nak besar sangat. Highlight screen. Okey. Apa lagi kita nak buat? Stroke. Kita nak tambah stroke pula ya. Okey, stroke dia kita nak pakai warna pink. Okey, stroke kita nak pakai warna pink. Ini inside dia jadi macam ni ya. Center macam ni. Outside macam tu. So warna kita nak pakai 5. Okey, 5 cun. Tak masuk dia warna dia. Faded sikit. Right, so jadi donut pink ya. Okey. So kita dah habis kita punya sesi untuk hari ni, pengenalan kepada Adobe Photoshop. Okey, teks ni kalau kita nak besarkan tekan Ctrl T ataupun transform. Okey, kemudian biasakan diri untuk tekan shift dan alternate, tarik ya. Okey, tekan enter. Okey, saya kecilkan sikit. Macam tu. Ini saya kecilkan lagi. So saya padam tadi tu. Okey, pastikan dalam Photoshop ni benda yang kamu perlu mahir adalah layer dan tool. Okey, kalau kamu tak mahir layer, kamu punya susunan design kamu nanti kamu tak tahu mana satu kamu nak buat benda tu. Sebabnya layer ni penting. Alright, jangan lupa kamu komen nama kamu dekat ruangan komen untuk kehadiran lah. Tengok lambat pun tak apa, sebab video ni saya akan post kejap lagi ya. Dalam pukul 9 macam tu saya post. Alright, terima kasih.